اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hidayatan lis-sawabi wa ba'du. Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi kita umat Islam akan menyambut Hari Raya Adha 10 Zulhijjah, dan pada hari At-Tujuh dan hari-hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah kita disunatkan untuk menyembelih binatang kurban. Alhamdulillah. Tadi sudah maklum, berkorban hukumnya sunnah muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut kepada orang Islam yang baligh, berakal, merdeka dan yang berkemampuan untuk melaksanakannya. Ia boleh menjadi wajib apabila korban itu dinazarkan. Para penonton yang saya hormati sekalian, biasanya binatang korban yang kena sembelih pada hari-hari tersebut, daging-daging korban akan diagih-agihkan kepada mereka yang berhak menerimanya, mengikut niat orang yang berkorban. Jadi perlu diingat bahawa pengagihan daging korban hendaklah berpandukan seperti mana yang disyariatkan oleh syarak, iaitu dengan penuh teliti dan berhati-hati. Jangan sampai diabaikan pengagihan daging korban. Lebih-lebih lagi kalau penerimanya itu orang-orang fakir miskin selain orang kaya. Baiklah. Dilihat dalam beberapa keadaan sebelum ini, terdapat beberapa kesilapan semasa dalam pembahagian dan pengagihan daging korban, baik orang yang berkorban itu sendiri maupun orang yang diwakilkan seperti menerusi pengendali majlis atau syarikat-syarikat penyembelihan untuk menguruskan ibadat kurban. Antara kesilapan yang berlaku ialah semasa pembahagian daging korban, ada kalanya sepatutnya daging korban itu dibahagikan ada orang fakir miskin, namun dibahagikan pula kepada orang kaya. Ini satu. Dan ada juga terdapat daging korban dalam keadaan yang bercampur aduk, sehinggakan tidak dapat dikenal pasti status korban, mana satu bahagian korban wajib dan korban sunat bercampur-campur. Miatu juga, semasa majlis pengagihan daging korban, terdapat daging korban yang belum habis diagihkan kepada fakir miskin. Pengendali majlis sebagai wakil orang yang berkorban didapati ada yang mengagihkan daging korban untuk hak fakir miskin itu kepada orang kaya. Maka kalau macam ini tak berlaku, ia adalah satu kesilapan yang perlu diambil perhatian oleh para pengendali berkenaan. Supaya apa? Supaya mereka-mereka yang berhak menerima daging korban dapat menikmati daging-daging yang kena bagikan. Miatu juga, hajat orang yang berkorban itu sendiri dapat ditunaikan dengan sempurna dan teratur. Para penonton yang saya hormati sekalian, bercakap mengenai pembahagian daging korban sebelum ia diagih-agihkan, perlu diingatkan kepada orang yang berkorban dan orang yang diwakilkan menerusi pengendali majlis, misalnya dari jabatan-jabatan kerajaan, swasta, masjid-masjid atau syarikat-syarikat penyembelihan yang menguruskan ibadah kurban, hendaklah terlebih dahulu memastikan dan mengetahui status niat orang yang berkorban, sama ada korban wajib atau korban sunat, dan dilihat juga kepada siapa diagihkan. Baiklah, apa yang perlu diingat
baik orang yang berkorban atau orang-orang yang diwakilkan untuk menguruskan ibadah korban, kalau daging korban wajib, semua daging termasuk jua semua bahagiannya macam kulit, tanduk, kuku dan sebagainya wajib disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin. Dan haram bagi orang yang berkorban wajib, iaitu nazar, termasuk jua orang yang di bawah tanggungannya memakan daging korbannya. Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah berkata, wa yahrumul aklu min udhiyatin aw hadiyin wajaba binadrihi. Artinya, dan haram seseorang memakan daripada sembelihan udhiyah, binatang korban, atau sembelihan hadiyu yang wajib dengan nazarnya. Macam mana kalau dimakannya? Kalau dimakannya walau tah sedikit, dia wajib mengganti kadar yang dimakan. Tapi indahlah wajib sampai dia berkarih menyembelih binatang lain sebagai ganti. Baiklah, tadi menyentuh pasal daging korban wajib. Bagaimana pula dengan daging korban sunat? Sebagaimana kita ketahui, kalau daging korban sunat sebelum diagihkan kepada penerima, orang yang berkorban sunat wajib menyediakan sebahagian daripada daging korbannya untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Indah memadai kalau daging korban sunat itu dihadiahkan kesemuanya kepada orang-orang kaya sahaja. Menurut ulama mazhab Syafi'i, orang yang berkorban sunat harus membahagikan daging korban sunatnya kepada 3 bahagian. 1/3 untuk dimakannya oleh orang yang berkorban, 1/3 untuk dihadiahkannya kepada orang kaya, 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Dan yang afdalnya, disedekahkan kesemuanya kepada fakir miskin, melainkan sunat dimakannya sedikit, macam kadar beberapa suap untuk mengambil berkat. Dan hati adalah afdal dimakan kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul persoalan, macam mana orang yang diwakilkan sebagai pengadili majlis atau syarikat penyembelihan untuk menguruskan daging ibadah korban ini? Apa yang perlu diambil perhatian di sini kepada orang-orang yang diwakilkan untuk menguruskan ibadah korban sebelum melaksanakan pengagihan daging korban? Tindakan pertama ialah mengasingkan antara daging bahagian korban wajib daripada daging bahagian korban sunat sebelum diagihkan kepada penerima. Kenapa mesti diasingkan? Kerana hal ini kalau ada perkongsian 7 bahagian dalam seekor kerbau misalnya. Ada antara mereka yang berniat korban wajib dengan mereka yang berniat korban sunat dan sebagainya. Jadi, kalau daging korban wajib, wajib disedekahkan semuanya arah orang fakir miskin. Kalau daging korban sunat, orang-orang yang diwakilkan itu hendaklah memastikan terlebih dahulu kemahuan orang-orang yang berkorban. Sama ada mereka yang berkorban ini mahu menyedekahkan kesemua daging korbannya itu kepada fakir miskin, atau ada yang mahu sebahagiannya dihadiahkan kepada orang kaya dan sebahagiannya lagi kepada orang fakir miskin dan sedikit saja diambilnya untuk dimakan. Atau ada yang mahu bahagikannya 3. 1/3 untuk orang kaya, 1/3 untuk dimakannya dan 1/3 lagi untuk orang fakir miskin. Yang penting sekali, wajib. Saya ulangi, wajib. Ada bahagian untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Jangan sampai orang fakir miskin indah ampit. Mia tujuan, setelah sempurna dibahagi-bahagikan, baru tah disimpan di satu tempat khas. Mana-mana daging untuk diagihkan kepada orang fakir miskin, disediakan tah satu tempat. Dan satu tempat lagi untuk orang kaya. Asingkan, jangan sampai bercampur-campur. Baiklah, semasa dalam majlis pengagihan daging korban, ada didapati daging korban yang belum habis diagihkan semasa majlis untuk penerima-penerima fakir miskin. Perlu diingat, kalau tah ada bahagian hak fakir miskin
indah habis diagihkan, macam ada tiada lebih dalam 2 atau 3 plastik misalnya, maka perlu diingatkan kepada pengendali majlis yang diamanahkan hendaklah mengagihkannya kepada mana-mana orang fakir miskin walaupun dabal, dan hendaklah segera disegarkan. Jangan dibagi arah orang kaya, atau tidak boleh. Kerana daging yang berlebih itu adalah hak kepunyaan orang fakir miskin. Dan satu perkara lagi, daging yang macam mana disedekahkan kepada fakir miskin ini? Para penonton yang saya hormati sekalian, bahagian yang wajib disedekahkan dan diagihkan kepada orang fakir miskin, sama ada korban itu korban wajib atau korban sunat, disyaratkan wajib daging yang mentah lagi lembut, basah, masih fresh. Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, wa yajibu ay yumallikahu ni'an tariyan la qadidan wa la yujzi'u ma la yusamma lahma. Artinya, wajib orang yang berkorban memberi milik kepada orang fakir miskin daging korbannya yang mentah lagi lembut, bukan daging yang didinding, iaitu daging tipis yang dirempahi dan dikaringkan macam daging lalap, dan indah memadai apa yang bukan dinamakan daging. Maksudnya di sini, selain daging, macam dibaginya saja kulit, parut, hati, limpa, paru-paru, tulang dan sebagainya. Semuanya ini indah memadai. Tapi, kalau orang yang berkorban itu telah membagikan hak fakir miskin berupa daging mentah, maka indah mengapa kalau diagihkannya jua bersama-sama bahagian-bahagian yang lain dari binatang adalah